Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rambut baru. Hari tu aku ada post di Instagram story, buka soalan sesiapa nak tanya berkaitan dengan career music, nasyid atau yang sewaktu dengannya. So hari ni kita nak baca, kita nak jawab. Kita akan cuba jawab semua Banyak juga ni. Soalan yang pertama, macam mana Abang Halim bagi masa dengan kerja abang? Tak susah sebab saya bukannya musician full time. Kalau saya buat muzik, saya cuma buat muzik di rumah. Kalau saya kompos lagu, kat mana-mana boleh kompos. Kalau saya menyanyi, show pun tak banyak sangat tawaran show. Sebab saya tak ada management ataupun pengurusan yang menguruskan betul-betul career saya. So kalau kat luar sana korang rasa korang bagus sebab PR, boleh jadi manager, sila hantar resume anda kepada saya. Okay, macam mana nak sustain terus kekal dalam industri nasyid? Bukan industri nasyid saja, industri muzik selain nasyid pun kena sentiasa relevan. Cuma apa cara kita nak buat? Kalau saya punya cara ialah kita kena tahu apa trend semasa. Kita jangan takut nak berubah, jangan malas nak ikut trend. Bukan kita terikut-ikut trend, tapi kita kaji trend atau market semasa. Adakah relevan, adakah itu yang boleh menarik minat peminat baru tanpa meninggalkan peminat lama? Kita cuba buat. Macam mana nak maintain, konsistenkan suara kita bila menyanyi lagu? Yang pertama, kita kena tahu suara kita ni boleh menyanyi ke tak, sedap tak sedap, pitching lekat tak lekat. Lepas tu baru kita cerita pasal maintain atau konsistenkan suara. Cara nak konsistenkan suara, saya tak menjaga suara sangat. Saya bantai je semua, air batu ke, makan pedas ke, semua makanan saya tak kisah, makanan berminyak ke. Cuma kita kena sentiasa menyanyi, setiap hari menyanyi. Kalau Zamani Slam, dia punya tips, dia kata setiap hari kena nyanyi. Tak kira lah apa cara pun, nyanyi saja-saja. Tak semesti karaoke atau smule, tapi kena nyanyi. Itu untuk bagi kita sentiasa warm up vokal kita. Pernah ada satu time yang duit tak cukup tak? As in macam tak cukup for transport or food? Ada dek. Sebagai saya dah lalui zaman bernasyid ni sejak dari zaman student lagi. Pendapatan untuk jadi penyanyi nasyid ni tak banyak, tak meriah sebab kita kena bagi 4 orang satu group bila dapat, dan payment pun sangat jauh nak dibandingkan dengan industri biasa. Walaupun kita datang nyanyi macam konsert 4-5 lagu atau lebih, saya sampai call mak nak minta makan. Waktu tu kita dah jadi artis dah, tapi nak buat macam mana, duit tak ada kan. Pernah menang mana-mana show tak? Show ni kita tak pernah menang lah. Mungkin awak maksudkan ialah awards ke, anugerah ke kan. Sepanjang jadi artis tak pernah menang, cuma masuk je. Saya pernah tercalon dalam anugerah industri muzik AIM pada tahun 2011. Lagu saya buat untuk kumpulan Devotees pergi ke final. Kita orang jadi finalis untuk kategori lagu nasyid terbaik. Ada 5 finalis, antaranya Intim, Rabbani, Nora, Nazri Johani, saya tak ingat lagi, Saujana. Lepas tu pernah jadi finalis juga untuk anugerah nasyid IKIM untuk lagu Dalam Sujud Cintaku. Dapat semi final untuk lagu Hai Anak. Tapi menang awards belum lagi. Doakan saya menang insyaAllah. Bila tertubuhnya Neurotic Studio? And memang Abang Halim own Neurotic Studio ke? Ya, Neurotic Studio ni saya dah buat, saya daftarkan pada tahun 2007. Tapi saya dah mula bermain dengan studio-studio Wise ni sejak tahun 2005. Masa Devotees mula ditubuhkan, saya dah mula minat dengan barang-barang studio, dengan rakaman, dengan alat muzik. Kita rasa geram, rasa teruja, rasa excited bila masuk kedai muzik, bila membincangkan hal-hal yang berkaitan dengan muzik. Pernah tak rasa kesal sebab tolak offer join UNIC dulu? Tak pernah. Lepas tu tak terdetik ke nak masuk UNIC lepas habis SPM tu, sebelum wujud Devotees? Oh, bersambung pula, macam orang yang sama soal. Tidak, mungkin ada terdetik, saya tak ingat. Tapi kita mungkin rezeki saya waktu tu memang ditakdirkan untuk Devotees. So saya tak rasa terdetik pun nak masuk UNIC semula waktu tu. Betul ke Abang Halim handsome berbaju hitam? Saya handsome bila berbaju, bila tidak berbaju Okay, pernah tak rasa nak berhenti dari dunia nasyid?
Kalau pernah, macam mana nak dapat semangat nak teruskan? Sejujurnya, sangat pernah. Saya down, ini adalah kisah peribadi lah, pendapat peribadi. Sebab dalam setiap kumpulan, tak semua akan bagi komitmen. Mungkin ada orang bagi lebih, mungkin ada yang kurang. Tapi itu lumrah lah, tak boleh nak salahkan. Sebab kecenderungan orang lain-lain. Saya memang cenderung untuk benda-benda yang studio wise ni. Jadi bila dalam kumpulan, saya sangat aktif. Saya banyak memberikan idea, berfikir untuk kumpulan berbanding orang lain. Bukan kata dia orang tak berfikir, tapi saya lebih. Jadi at one point, saya rasa macam penat buat kerja seorang-seorang. Diorang buat juga, tapi kita rasa penat bagi komitmen lebih. Dan sehingga Gema Gegar Vaganza musim kedua yang kami sertai, kita orang dapat sampai ke semi-final. Kemudian kita habis program Gema Gegar Vaganza 2. Lepas habis program tu terus puasa tau, sebulan puasa. Tapi kumpulan kami tak ada show langsung. Hanya ada satu show je. Show tu pun ganti orang last minute, ganti kumpulan lain lah. So saya rasa macam, apa hal jadi macam gini? Teruk sangat ni. Kita bukannya tak ada nama. Kita kumpulan yang baru lepas habis program TV yang gempak, yang besar, yang dikenali satu Malaysia. Kenapa kita tak ada show? Orang lain, grup-grup nasyid lain yang tak berpeluang macam kita, diorang ada show. Kenapa kita tak ada show? So saya kecewa, saya rasa down sangat masa tu. Masa tu Allah mungkin nak bagi saya semangat balik. Saya mulakan buat lagu Kekasih. Dan pergi lagu Kekasih, korang tahu macam mana. Lagu tu trending di YouTube, menyebabkan saya rasa macam, okay, jangan berhenti. Jangan berhenti. Cuma belum sampai masa lagi, akan sampai masa. Alhamdulillah. Memang family support dari dulu lah ni kiranya kan. Dari form 4 dah perform. Ya, Alhamdulillah, saya tidak dihalang langsung oleh mak ayah saya untuk berkecimpung dalam bidang muzik. Sebab saya dah masuk bidang seni suara sejak tadika lagi, yang saya tak ingat lah. Tapi Alhamdulillah, mak ayah memang tak halang. Macam mana boleh terjebak ke bidang ini? Boleh follow episod 1 sampai 3, kisah saya mula-mula masuk industri disebabkan UNIC. Macam mana nak jadi penyanyi? Zaman kita orang nak jadi penyanyi susah. Kita kena pergi audition, kita kena usaha, ada duit, kena ada modal, nak kena panjat studio rakaman, jumpa komposer, jumpa penerbit, jumpa pengurus kumpulan, buktikan yang kita bagus, kena ngendeng-ngendeng, buat muka tak malu, tunjukkan bakat. Zaman sekarang senang dek. Zaman sekarang korang nyanyi je kat rumah pun boleh, upload kat YouTube. Kalau nyanyian tu bagus, ada rezeki, adalah syarikat rakaman yang akan panggil. Berapa lama Alim dalam industri nasyid? Saya secara tidak rasmi, saya sudah menjadi artis nasyid sejak bersama dengan UNIC pada tahun 2002. Sekarang sudah 2020. Maksudnya 18 tahun. Tapi secara rasmi bersama dengan kumpulan Devotees, album pertama kami rilis pada tahun 2005. Jadi tahun ni 2020, insyaAllah kita dah mencapai usia 15 tahun. Pernah dikerumuni oleh sister-sister. Dikerumuni beramai-ramai tu adalah masa dalam grup. Bukan dikerumun apa, orang minta sign, autograf, tu semua biasalah. Bukan dikerumun macam orang tergila-gila kan, tak ada, tu tak ada. Dalam banyak-banyak lagu yang dah rilis, apakah lagu yang paling abang suka? Entahlah, lagu sendiri macam pelik pula nak kata paling suka. Sebab kita buat semua dalam keadaan yang memang kita nak luah lagu tu. Kenapa mulakan nyanyian solo? Saya mulakan nyanyian solo sebab dalam Devotees, saya yang paling berminat tentang benda-benda studio ni, yang membuatkan saya belajar, yang membuatkan saya belajar untuk buat muzik. Saya belajar untuk bermain instrumen, kenal alat muzik, belajar cara mixing, belajar tentang sound. Jadi kebetulan Allah anugerahkan saya untuk buat lagu, kompos lagu dan lirik. Itu saya rasa. Dan juga sebab Devotees yang lain, diorang waktu belajar, diorang lebih fokus pada study. Saya fokus juga, tapi fokus saya sengit-sengit sikit lah. Dia tak berapa nak fokus, blur-blur je. Dan bila diorang kerja, diorang memang kerja masing-masing kerja yang full time. Saya masih benda-benda studio, kerja-kerja sendiri. Dalam Devotees saya seorang je yang ada perniagaan sendiri. Saya lebih suka hidup bebas, bekerja sendiri. Jadi saya mengambil keputusan untuk cuba solo tanpa meninggalkan kumpulan. Jadi jangan confuse sebab saya masih dalam kumpulan Devotees.
Dan saya juga bergerak solo. Banyak dugaan tak pendapatan sentiasa ada, job sentiasa ada? Banyak dugaan tak? Dugaan pada zaman dulu ada, bila kita diuruskan. Bila kita diuruskan ni mungkin akan ada masalah-masalah salah guna kuasa, penipuan, penyelewengan. Tu ada, nanti saya akan ceritakan. Pendapatan sentiasa ada tak? Dulu masa diuruskan pendapatan ada sikit. Sekarang ni lebih kurang lah, tak banyak pun. Cuma kita kena lebih kreatif, kena lebih pandai mencari peluang bagaimana nak dapatkan pendapatan tu. Okay, itu sahaja. Kita akan bersambung dengan episod lain. Korang cuba request pada saya apa cerita yang korang nak tahu. Saya akan share sama-sama. Kita akan buat konten yang banyak lagi best. Okay, apa lagi? Assalamualaikum.